Hello, so in this video, I will give you the list barang untuk kamu bawa pergi asrama, and I will give you why you should bring it and a few tips ready to screenshot after the chapters. I'll give you the list so that you don't have to catat and do anything. You just have to screenshot. A little background of myself. I am Dini Okmila now. I'm 16 years old. Waktu kita dah jenam, kita mohon SPP, SMKA and MRSM. Tapi kita dapat SMKA sahaja. SPP dengan MRSM tak dapat. So kita nangis. So kita masuk je lah SMKA tu. Lepas kita masuk SMKA tu, kita buat rayuan untuk SPP dengan MRSM, dapat SPP sahaja. So kita pergilah masuk SPP tu. And sekarang stay dekat SPP tu. Korang bolehlah komen sekolah apa yang korang dapat. And kalau tersama dengan sekolah kita kan, boleh lah kan bagi macam Tehana, you can DM me for any question. I'm going to take a magic book for the things that I want to see in this video. I'm not gonna lie, this is so awkward. I've never made a video that I've been baby for 10 minutes, I guess. This is like a heaven to me. Okay, first of all, we have toiletries. Macam sabun, shampoo, bersih gigi, ubat gigi. Dan sama benda tu, nanti kamu letak dalam raga. Benda macam baldi-baldi tu, kamu bawa satu baldi, satu bakul, satu raga. Then, for body care, bawa deodorant, skincare, macam moisturizer, sunscreen. Sunscreen tu penting tau. Sunscreen tu bawa je, jangan lupa. And pakai face mask. Face mask, hand sanitizer. Bawa paracetamol, and then bawa minyak angin. Minyak angin is very important though. For girls, bawa pad. For dorm, bawa jam loceng, bawa kunci loker. Jam loceng tu nanti kamu kunci jam, jangan lupa bangun tau. Sebab kalau tak ada kena maki dengan kau punya dormmate, better kau bangun. Lepas tu magnet. Magnet ni macam one of the underrated things but like very berguna. Because kalau kamu nak letak nota dekat luka kamu, tapi kamu tak nak merosakkan luka kamu, so kamu guna magnet. Kalau guna selotip, nanti macam buruk lah sikit kan. So kalau kamu guna magnet, nanti dia macam cantik lah, macam eye pleasing. Kamu nak letak gambar ke, nota ke, apa ke. Lepas tu kotak kain. Dia kotak tapi kain. I'll show you here. Kotak kain. Kotak kain tu untuk kamu punya baju. Baju tu kamu letak dalam kotak kain tu. Lepas tu kalau dia macam tak kemas sangat pun, at least kamu boleh zip kotak tu. So tak adalah nampak macam bersepah sangat. Kadang-kadang kalau kita lipat baju pun, kalau kita letak memang dah susun dia cantik pun, dia memang akan nampak macam tak kemas sangat. So kalau kamu ada kotak kain tu, dia nampaklah sedikit kemas. Before I forgot ni, penyangkut untuk kamu letak baju kamu. Kalau kamu lepas sayanan, bolehlah sangkut kat situ. Bawa roller habuk. Roller untuk katil. Macam kan kalau kita tidur, kita punya rambut tu macam jatuh-jatuh dekat katil. So ya, bagi kita roller bagi bersih. Roller tu dia ada gum. So bila kamu roll, dia macam habuk-habuk tu melekat dekat gum tu. Benda tu kamu boleh beli dekat Mr. DIY, kedai-kedai macam tu adalah. Lepas tu plastik sampah yang macam kecil punya tu. Yang tu boleh menyelamatkan satu dorm lah. Contoh kalau satu dorm, mesti kamu akan ingat, tak apa, nanti ada orang lah tu bawa plastik sampah tu, tak payahlah kita nak bawa. Tapi kalau kamu fikir macam tu, and kalau 12 orang lagi tu berfikiran macam kamu, so siapa yang nak bawa? So jadi dia tak ada siapa bawa lah sekali. Bagus. Bawa cermin. Kalau ada certain locker yang ada cermin, ada certain locker kena bawa cermin sendiri. So yang I suggest you to bawa 2 jenis cermin. Satu cermin yang sederhana, satu lagi yang macam kecil sikit. Yang macam kecil sikit tu, itu kamu bawa pergi kelas. Kalau kamu lupa nak bawa cermin kan, kamu boleh guna kalkulator. Dia ada macam ni. Bila kamu tengok kan, lepas tu kamu tengok awning kamu, cantiknya. Macam tu.
Dan kau boleh tengok rambut kamu guna benda tu. So kalkulator ni sangat berguna. Jangan pandang rendah kepada kalkulator. Baju pula. Baju macam biasa, baju sekolah, baju PJ, baju outing, baju batik, baju uniform. Now I'm going to talk about the baju t-shirt. Baju t-shirt, I will suggest you to bring 4. 2 baju lengan panjang, 2 baju lengan pendek. Sebab apa sikit you bawa baju tu? Sebab kamu takkan duduk lama pun dalam dom tu. Dalam beberapa jam, lepas tu kamu akan pergi kelas. Lepas tu kamu duduk sekejap dalam loker tu. Dalam loker. Lepas tu kamu akan duduk sekejap dalam dom tu. Lepas tu kamu akan keluar pergi kelas pula. Seluar tracksuit tu bawa banyak sikit lah. Sebab kan PJ kan. PJ tu pun pakai seluar tracksuit juga. Dalam dom pun kau pakai seluar tracksuit juga. Macam 5-6 pasang macam tu. Baju tidur tu it's up to you lah. Kalau kamu nak bawa, kalau kamu rajin nak tukar, pakai baju lain untuk waktu malam kan. Tak tahulah. Ikut kamu. Tak kisah lelaki ke perempuan ke, pakai baju yang menutup aurat. Okay? Yang macam longgar-longgar sikit. Lepas tu yang lelaki pun tak payah pakai ketat-ketat sangat. Tak ada siapa nak tengok kau punya. Okay? Untuk solat lekong dengan sejadah. Sebenarnya waktu COVID ni memanglah kena bawa sejadah. Kalau bukan waktu COVID, sejadah tu macam ikut lah. Kau nak bawa pun boleh, tak nak bawa pun boleh. Tak nak bawa pun boleh. Tapi seeloknya kalau lepas COVID ni, bawa lah sejadah tu. Hingga ni bawa banyak lah. Lepas tu kalau boleh cari yang macam rare-rare sikit. So that kamu boleh tahu, oh that's mine. That is mine. Kalau kamu rajin tu dia nama. Tapi kalau kita tak rajin sangat. Lepas tu jangan lupa bawa penyepit baju. And then we have right here a helicopter. We need to bring a helicopter. Okay, helicopter for your private wear. This is what we call helicopter. Bawa sabun basuh kain dengan sabun and softener. Softener tu kalau kat sekolah, kalau macam sekolah kita selalu hujan. Lepas tu dia susah nak kering baju tu. So bila dia macam mendap, baju tu akan jadi macam kepam. Lepas tu untuk makanan, bawa biskut. And then bawa Maggi. Kalau sekolah kamu tak boleh bawa Maggi, then bawa Indomie. Untuk menyenangkan semua pihak, bawalah Tupperware, 1 sudu garfu, 1 sudu biasa, and then cawan, sabun basuh pinggan, air mineral ni for me lah, kena kita nasihatkan untuk membawa lah. Untuk bawa air mineral, pastikan dalam dom setiap masa ada at least 2 botol air mineral yang macam besar. Dia macam kan mesin air korang tu, mesin air sekolah tu bukannya sentiasa akan ada air, and kadang-kadang akan ada masa yang tak ada air. So untuk mengelakkan menyusahkan hidup kita, jadi kita bawa lah air siap-siap untuk, because we don't know what's going to happen in the future, right? So kita bersedia lah. Lepas tu buku. Ini sangatlah efisien untuk anda semua untuk membeli 1 box kotak yang plastik tu. Lepas tu letak buku teks, buku tulis, buku latihan atau buku rujukan. Buku latihan, buku rujukan tu tengoklah kalau korang rajin, korang belilah. Mestilah korang nak study kan untuk masa depan. Jadi bawa. Dekat asrama sebenarnya akan ada loker dekat dalam kelas. Tapi loker dekat dalam kelas korang tu kecil. So yang muatnya buku teks dengan buku tulis je. Macam kita punya loker tu muat buku teks dengan buku tulis je. Jadi buku rujukan dengan buku latihan tu kita letak dalam box, kita bawa balik asrama. So nanti kalau macam waktu prep tu kita nak study subjek tu, kita bawa lah siap-siap buku rujukan dengan buku latihan tu bawa pergi kelas.
So tak adalah macam semua orang punya box tu akan ada dekat kelas. Nanti jadi macam bersepah. Kalau waktu prep, lagi-lagi prep malam, tak tahu kenapa, tapi prep malam selalunya panas nak mampus. Jadi korang bawa adalah kipas. Bukanlah kipas yang macam kau bawa dari rumah, kipas besar nak mampus macam tu. Tak payahlah bawa kipas tu. Korang bawa kipas macam ni. Bawa ni. Yang boleh macam rechargeable punya kipas. So bila korang sejuk, korang boleh flex dekat orang-orang yang panas. Tengoklah, aku ada kipas tadi lah. And then, jangan lupa cermin tu untuk kelas. Cermin yang kecil tu untuk kelas. Waktu tengah-tengah, janganlah buka waktu, janganlah guna cermin tu waktu cikgu tengah mengajar. Mestilah cikgu tu rasa macam offended. Macam cikgu tu tengah mengajar, korang boleh pula usah-usah diri sendiri kat cermin. Benda-benda tu akan men-trigger cikgu macam, woi, apa kau buat tu? Aku tengah mengajar kat sini, kau pergi tengok cermin. Kau ingat kau lawa? Macam tu lah. Sebab I'm speaking from my experience. And lepas tu untuk study dekat dalam dorm, untuk memudahkan korang study dekat dalam dorm, korang bawa meja lipat, meja yang kecil. Okay, tapi meja lipat tu selalunya korang takkan bawa. Bukan. Meja lipat tu selalunya bukannya untuk study, bukanlah korang bawa. Tu untuk makan je. Orang selalu guna meja tu untuk makan. Untuk study tu lambat lagi. And then bawa lampu study. Bawa lampu yang macam terang. Dan senang nak dikawal lah dia punya arah pencahayaan tu. Okay. Now we are getting to the advice part. This is like for the first timer, orang yang nak masuk asrama. Waktu makan dekat DM tu, makanlah untuk tenaga korang. Kalau korang tak cukup makan, nanti korang akan penat. Duduk asrama ni tak tahu kenapa, dia memang automatically memang korang akan penat, memang exhausted gila nak mampus. Macam dekat sekolah kita ada 5 kali makan. Sarapan, tengah hari, makan petang. Lepas tu makan malam dengan supper, makan malam-malam. Have constant rest. Macam hari weekday, macam hari Isnin sampai Jumaat tu memang penat. Hari Jumaat tu macam petang tu adalah waktu yang macam paling heaven untuk rehat. Lepas tu Sabtu Ahad tu korang bolehlah rehat, buat apa yang korang suka. Just take care of yourself and give yourself time to rest. Macam sekolah kita, dia punya light off pukul 11.30. 11.30 tu semua orang kena tutup lampu. Soalnya kalau hari biasa tu pukul 12 lebih korang tidur untuk settlekan semua benda. Bangun pagi tu pukul 4 lebih ataupun pukul 5 lebih macam tu. And dekat sekolah ni, kat sekolah asrama ni, memang mereka akan ada constant drama tau. Tak tahulah kenapa, tapi memang ada banyak betul masalah yang akan muncul. So kamu kena learn how to not to give a fuck. Just ambil kisah pasal benda yang penting, and pasal benda yang tak penting tu macam elakkanlah masuk campur. When you are here, you will have a great moment, like sweet moments, and also a bitter moments. Sometimes it will be really harsh that you cannot take it anymore. But I just want you to know that it is okay to not be okay. And also find a friend that you can tell your feelings and be happy together. And the one that will always be there for you. Ya, solat. I wish you all good luck, and also thank you for clicking on this video. Bye.